Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Izmir Farid dalam Assalamualaikum Subuh. Kita bersiaran dari studio penyiaran TV Al-Hijrah 10 Februari 2023 bersamaan 19 Rejab 1444 Hijrah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memilih kita lagi untuk sama-sama berada pada pagi ini menghirup udara semata-mata untuk mencari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, mudah-mudahan hari yang berbaki ini kita dapat menggunakannya sebaik-baik mungkin untuk mencari saham pahala yang banyak. Mudah-mudahan kita dapat menguatkan diri kita untuk beramal soleh dan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan anda yang sedang berada di hadapan TV, marilah sama-sama kita bersama-sama untuk mengambil dan menjemput sahabat-sahabat dan juga saudara mara, adik-beradik, kaum keluarga kita bersama-sama di hadapan TV Al-Hijrah untuk sama-sama kita membina rumah di syurga dan membina syurga di rumah agar kita dapat masuk ke dalam syurga sekeluarga insya-Allah. Dan bertepatan dengan tema kita dan juga matlamat kami di TV Al-Hijrah ini adalah untuk satukan ummah dengan ilmu. Dan anda yang sedang menonton, jangan lupa untuk like, share, save dan komen yang berada di TV Al-Hijrah Facebook kita insya-Allah. Dan mudah-mudahan perkongsian kita pada pagi ini memberikan manfaat buat kita insya-Allah untuk sama-sama dapat manfaat pada pagi ini. Dan kita nak membicarakan pada pagi ini berkaitan dengan hikmah bencana. Kalaulah kita tengok beberapa hari yang lalu kita dikejutkan dengan suasana dan situasi yang menggemparkan dunia di mana Turki dan juga Syria terkena dengan bencana dunia iaitu gempa bumi yang rata-ratanya menyebabkan banyak ribuan nyawa yang terkorban dan tercedera. Dan kita nak tahu perkembangan terbaru berkaitan dengan Yayasan Maghfirah ini, kita bawakan juga kepada anda semua iaitu Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Maghfirah iaitu Muhammad Shuaib Nuruddin. Assalamualaikum tuan. Assalamualaikum. Apa khabar? Alhamdulillah baik. Macam mana hari ini? Perjalanan semua baik? Alhamdulillah, jalan lengang. Jalan lengang, subhanallah. Mudah-mudahan jalan lancar hari ini sampai malam insya-Allah. Baik tuan, kita nak berbicara berkaitan dengan hikmah bencana, berkaitan yang situasi berlaku pada 2-3 hari yang lalu dan sampai sekarang masih lagi kita dengar ada lagi orang-orang yang terkorban dalam bencana gempa bumi di Turki dan juga Syria. Tapi sebelum kita nak bercerita berkaitan dengan itu, Allah Subhanahu wa taala ada menyebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 155, 156 dan 157 berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala memang nak memuji manusia hamba-hambanya agar menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tuan boleh huraikan sikit hikmah mengapanya berlaku bencana dan musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Silakan tuan. Pertama, terima kasih kepada Izmir, host kita pada hari ini, dan terima kasih kepada Al-Hijrah, kepada tuan-tuan dan puan-puan di luar sana, para penonton. Alhamdulillah, semoga kehidupan kita pada hari Jumaat yang penuh barakah ini sentiasa dipermudahkan, diberi rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita teruskan kehidupan kita insya-Allah. Dan kita doakan juga kepada rakan-rakan kita, saudara-saudara kita di Turki, di Syria yang sebenarnya tadi Tuan Izmir kita nyatakan mereka sedang diuji dengan bencana gempa bumi. Yang mana kalau dimaklumkan jumlah mangsa bercecah puluhan ribu, mungkin cecah ratusan ribu. Sebab hampir ada satu bandar itu di Turki, di kawasan gempa itu hampir 70% bangunan roboh. Bayangkan, itu dugaan yang kita rasa benda itu mungkin dia jauh daripada kita, tapi sebagai saudara se-Islam, sebagai saudara se-akidah, kita merasakan bahawa tanggungjawab kita untuk menghayati juga mungkin ada pengajaran di situ, merasai kesedihan dan apa yang sebenarnya yang mereka rasa dan mereka hadapi. Baiklah, untuk kita mengulas tajuk kita pada hari ini iaitu berkaitan hikmah bencana, yang mana kita sebagai manusia kena sedar ujian ataupun musibah, kita kata ujian itu ialah sunnatullah. Sebab apa kita kata sunnatullah? Sebab dia sudah tadi Tuan Izmir pun ada sebut surah Al-Baqarah ayat 155 yang mana telah dinyatakan di situ bahawa memang ujian itu memang sudah disebut dalam Al-Quran. Dan sepatutnya kita sebagai seorang yang beriman, seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita sepatutnya sedar bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi peringatan kepada kita, memberi maklum kepada kita, kan, bahawa ujian dalam kehidupan ini pasti berlaku. Dan kita sebagai manusia perlu tahu, kan, kita perlu sedia apakah ujian yang bakal kita tempuh. Itu sudah ada dalam Al-Quran. Kan? Apakah tindakan dan respon kita
kan? Apabila kita ditimpa ujian dan apakah natijah daripada setiap ujian yang menimpa kita. Itu benda yang perkara yang sebenarnya kita sebagai orang Islam secara basic kita kena faham bahawa setiap perkara dalam kehidupan kita di dunia ini memang sudah dinyatakan dalam Al-Quran. Dan mungkin tadi saya boleh ulang balik firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 155 yang mana Allah berfirman, demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut kepada musuh dan dengan merasai kelaparan dan dengan berlakunya kekurangan dari harta benda dan jiwa serta hasil tanaman, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Dan jelas kat sini Allah dah peringat kat kita bahawa memang ujian ini bentuknya bagaimana. Dia akan melalui saat-saat ketakutan, kerisauan, kehilangan harta, kehilangan keluarga dan sebagainya. Benda yang kita suka. Tapi sebenarnya Allah nak uji kat situ. Bagaimana orang kata segala yang hilang itu ialah nikmat. Bagaimana penerimaan kita sebagai hamba ni dalam merasai nikmat yang Allah bagi itu. Bersyukur ataupun kita ni rasa bahawa nikmat tu hanyalah nikmat yang usaha kita tanpa izin Allah, kan? Adakah kita hanya merasakan bahawa nikmat tu semata-mata usaha kita, bukanlah daripada kurniaan Allah, kan? Mana berlaku Qarun, dia kaya, kan? Tapi akhirnya apa yang berlaku kepada dia? Dia lalai dan akhirnya dia tenggelam dengan harta-hartanya. Dan seterusnya juga mungkin kita tengok surah seterusnya, iaitu saya sambung lagi pada ayat ke-156, iaitu orang-orang yang apabila mereka ditimpa oleh satu kesusahan, mereka berkata, sungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah jualah kami kembali. Itu biasa kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kita kata selalu, orang kata orang meninggal. Orang meninggal je orang sebut. Sebab itu menggambarkan kesedihan, kehilangan dan sebagainya. Tapi sebenarnya maksud perkataan itu ialah lebih luas. Mana kita sedar bahawa setiap perkara dalam dunia ni ialah kepunyaan Allah. Dan bila kita dapat, maupun ia hilang, dia ialah kita perlu kembali kepada Allah. Dan kita perlu rasa syukur kepada Allah. Dan mungkin ayat terakhir mungkin saya tambah lagi dalam surah Al-Baqarah ayat 157. Mereka itu ialah orang-orang yang dilimpahi dengan berbagai-bagai kebaikan dari Tuhan mereka serta rahmatnya, dan mereka itulah orang-orang yang dapat petunjuk hidayah. Nak tunjukkan kat sini bahawa apabila kita sabar dalam menghadapi ujian, sabar dalam menghadapi segala cabaran kat dunia ini, nikmat kita ditarik, nikmat kita diberikan, tapi kita yakin bahawa perkara itu ialah hasil kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita perlu rasa bahawa kita kena bersyukur dan kita kena hargai, dan kita kena sepatutnya dengan nikmat nikmat ujian ini kita akan rasa kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mungkin secara ringkaslah sebagai permulaan. Baik. Jadi itu antara yang kita sebutkan berkaitan dengan surah Al-Baqarah ayat 155, 156, 157. So berkaitannya pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan menguji hamba-hambanya. Bukan kadang-kadang kalau kita tengok Ustaz, adakah dia katakan sebagai kalau kena ujian itu memang ada maksiat dekat situ atau macam mana Ustaz? Sikit Ustaz. Okey. Dia berbagailah orang kata ujian ni. Ada orang kata ujian disebabkan tindakan, kesilapan, kelemahan kita dan sebagainya. Betul. Tapi terkadang kita kalau hidup, kadang-kadang orang yang menerima ujian ni bukan saja disebabkan kemaksiatan, kelemahan dan sebagainya. Tapi disebabkan Allah bagi banyak nikmat kat dia. Tapi Allah nak tengok bagaimana perasaan dia, bagaimana jiwa dia bila mendapat nikmat itu. Adakah dia orang kata terlampau mencintakan dunia disebabkan nikmat itu, kan, berbanding dia mencintai Allah disebabkan apabila dia mendapat nikmat itu. Itu secara ringkas. Baik, maknanya bukanlah kesemuanya ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kerana adanya maksiat. Kadang-kadang Allah nak berikan ujian itu untuk naikkan martabat dan juga pahala kepada kita orang-orang yang beriman, insya-Allah. Baik, kita akan berehat seketika. Insya-Allah selepas daripada ini kita nak tanya lagi berkaitan dengan apa hikmahnya orang-orang yang membantu orang-orang yang dalam keadaan kesusahan. Insya-Allah semuanya dalam Assalamualaikum Subuh.
Baik, Alhamdulillah. Itu dia VT yang kita sediakan untuk tontonan anda di rumah. Kita lihat bagaimana keadaan yang berlaku dekat sana dengan robohnya bangunan-bangunan dan kematian-kematian. Dan kita rasa sedih dengan saudara-saudara kita yang dekat sana dan kita kena rasakan kesedihan sebagaimana Ustaz sebutkan tadi berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala memang menguji hamba-hambanya agar nak lihat bagaimana iman hamba-hambanya sendiri. Dan kita nak tahu juga berkaitan dengan hikmah bagaimana orang yang memberi bantuan ke atas orang-orang yang dikenakan bencana dan musibah ini, Ustaz. Kita nak balik pada Tuan Muhammad Syuaib Nuruddin berkaitan dengan satu hadis. Ada hadis Nabi SAW riwayat Imam Muslim, "May yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah." Siapa yang memudahkan urusan orang yang susah, so Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan urusannya nanti di dunia dan juga di akhirat. So hadis ni mungkin menguatkan kita, Tuan, berkaitan dengan orang yang memberi bantuan. Kita dengar saja berita ada gempa bumi di Turki dan juga di Syria, ramai di kalangan NGO termasuk Yayasan Maghfirah sendiri nak memberikan bantuan. So bagaimana hikmah di sebalik orang yang memberi bantuan tu pula, Tuan? Silakan. Okey, terima kasih sekali lagi kepada Tuan Izmir, para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bila kita bercerita berkaitan hikmah di sebalik musibah ini, kita kena kembali kepada asas, iaitu apa kesannya kepada jiwa-jiwa kita. Kan? Maksudnya jiwa kita, apa yang kita rasa. Kan? Adakah kita rasa benda tu biasa? Tak apalah kan. Dunia ni memang dah tua kan. Kajian mengatakan dunia kita ni dah tua. Memang akan berlaku gegaran, akan berlaku angin monsun, banjir yang tak seperti sebelum ni. Kan? So dia benda yang biasa yang mungkin sudah orang kata anggap kebiasaan dan dia pasti sudah akan berlaku. Kan? Tapi bila kita yang beriman, yang orang yang beriman kepada Allah SWT ini, apabila kita nampak daripada musibah yang berlaku, ujian yang berlaku dan kita rasa hikmah di sebalik itu ialah di antaranya boleh kita cakap ialah mewujudkan ubudiyah. Penghambaan diri kita kepada Allah SWT. Bagaimana ketauhidan kita kepada Allah SWT. Bagaimana kita yakin bahawa setiap perkara, setiap tindakan dalam kehidupan kita ni memang dah ditetapkan oleh Allah SWT. Dan dia ialah izin Allah SWT. Dan kita kena faham, kita sebagai hamba ini timbul persoalan kat situ, adakah kita ni hanya hamba yang hanya mengikut hawa nafsu, tidak mengikut aturan yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan, iaitu yang menjadikan kita sebagai seorang hamba, ahli abid kan, yang melaksanakan ibadah segala hukum kau Allah di atas muka bumi ini. Dan kalau kita lihat dalam firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat ke-11, Allah berfirman, dan ada di antara manusia yang menyembah Allah dengan sikap dan pendirian yang tidak tetap. Mana dia tak tetap? Kan, okey. Iaitu kalau ia beroleh kebaikan, senanglah hatinya dengan keadaan itu, dan kalau pula dia ditimpa fitnah kesusahan, berbaliklah ia semula kepada kekufuran. Dengan sikapnya itu rugilah ia akan dunia dan akhirat. Itulah kerugian yang terang dan nyata. Dan jelas dalam ayat ini Allah, itu saya cakap Al-Quran ni dah bagi kita petunjuk yang sangat jelas. Kan, bila kita menghadapi panduan, apabila kita menghadapi cabaran, dugaan, musibah dan sebagainya, kan, dikatakan dalam surah Al-Hajj ini, manusia ni sikap dia, kan, dia pendiriannya mungkin tidak tetap. Kan, dia mengatakan keimanan, ketakwaan dan sebagainya. Bila mendapat nikmat, bila seronok, kan, tapi bila Allah uji, yang tadi kita kata kan, ujian ni adakah kemaksiatan ataupun nikmat saja kan. Tapi sebenarnya itu saya kata nikmat juga kan, Allah akan uji. Kan, sebab Allah akan bagi kita berbagai itu Allah tarik. Kerana tarik tu bukan semua. Satu je. Subhanallah. Satu je. Kan, boleh jadi dia tarik anak kita, dia tarik isteri kita, boleh tarik mak ayah kita. Tapi kita ada kekayaan. Kita ada nikmat dunia yang lain. Tapi disebabkan satu titik itu menyebabkan jiwa kita mungkin meronta-ronta, ya apa ni, apa ujian ni, sehingga kita lupa bahawa sebenarnya kita ni ialah ada orang yang menjaga kita. Dan Allah Subhanahu Taala sentiasa di sisi kita. Dan boleh mungkin kita contoh kalau kita ambil cerita Turki, kan viral gambar ada seorang ayah yang duduk dalam keadaan kita dia bukan mendekat anak, dia pegang tangan anak dia. Yang anak dia meninggal, yang dia masih berbaring di atas katil dan di atas ni masih lagi ada runtuhan yang masih belum. Dan kita lihat ayah dia memang sedih. Tapi kita lihat bagaimana dia redha. Kan, itulah yang kita nak. Kan, dan bagaimana bila kita ditimpa kesusahan, bagaimana
hubungan kita dengan Allah. Dan kita ada contoh juga bila bencana di Turki ni kita nampak seorang warga emas yang masih lagi dalam runtuhan. Dia merayu, dia nak air. Kan? Ingat air tu nak minum. Rupanya dia nak solat. Subhanallah. Kan? Apa kalau kita lah sebagai orang yang di Malaysia ni kan, yang mungkin gempa bumi itu adalah tapi taklah sampai tahap di negara-negara yang lain. Tak seteruk situ. Mungkin bencana yang teruk kita banjir lah kot. Kan? Itu di antaranya lah yang mungkin negara kita. Tapi nak bagi tahu bagaimana diri kita letakkan diri kita bila kita diuji sebegitu. Itu benda yang mungkin saya, mungkin Tuan Izmir dan semua penonton saya mungkin kita boleh muhasabah kan. Bagaimana kita meletakkan penghambaan itu kepada Allah SWT. Itu yang pertama lah sebagai asas sebelum kita lihat apa hikmah yang boleh kita dapat kan, kepada mereka yang memberi sumbangan dan sebagainya. Yang kedua, yang saya nampak, yang kami nampak di Yayasan Maghfirah terutamanya di YM, bencana ini menyatukan semua umat Islam. Kan kata lihat banyak negara-negara terutamanya Malaysia sendiri menghantar pasukan keselamatan kan untuk membantu mencari mangsa-mangsa di sana. Kalau kita lihat tadi saya cakap ada kawasan tu hampir 70% bangunan roboh. Kan ini hasil maklumat daripada rakan kerjasama kami di Turki. Kan hampir 70%. Bayangkan bagaimana kerajaan Turki di sana untuk ingin untuk mencari mangsa-mangsa kan. Tapi itulah bantuan-bantuan dari negara-negara Islam terutamanya Malaysia, Indonesia dan beberapa negara lain. Sebenarnya akhirnya kita boleh bersatu dalam satu konteks, satu akidah kan, satu ketauhidan, satu agama dan sebagainya supaya nampak kebersamaan itu. Nampak Islam ni kuat. Itu walaupun kita dalam keadaan Islam ni ramai tapi kita dalam keadaan berpecah-pecah ya disebabkan mungkin penjajahan dan sebagainya. Menyebabkan kita dipecahkan dengan sepadan-sepadan negara. Tapi sebenarnya in reality bila kita kata membantu mangsa bencana adalah satu bentuk tanda kesyukuran dan kepedulian. Sebab tadi ada baca hadis tadi, hadis Muslim, barang siapa yang mempermudahkan urusan mereka yang kesusahan, maka Allah akan pemudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Itu timbal balik yang Allah bagi kepada kita. Kan sebab kita mempermudahkan urusan orang lain, tapi sebenarnya Allah juga dalam masa yang sama kita akan dapat manfaat, urusan kita juga akan dipermudahkan. Dan kita sebagai umat Islam perlu meyakini setiap kita kan, setiap dalam diri kita ada tanggungjawab kita kepada orang lain. Setiap nikmat kita tuan-tuan, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, setiap nikmat kita yang Allah berikan kepada kita, rezeki, harta dan sebagainya, sebenarnya ada juga sebenarnya khas untuk orang lain. Mana kita perlu salurkan. Kita dah Islam, kita fahamlah zakat, wakaf dan sebagainya. And itu perkara yang ni. Tapi inilah ujiannya. Kan yang tadi ujian harta dan sebagainya, termasuk yang ini. Itu yang bagaimana kita mengeluarkan. Dan yang ketiga, musibah yang berlaku boleh meningkatkan ataupun merupakan pelajaran tauhid, iman dan tawakal. Bagaimana ketauhidan kita, bagaimana keimanan kita dan bagaimana kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Kita kena rasa dengan setiap ujian dan musibah yang berlaku itu sebenarnya dia ada satu kena ada satu perasaan, keyakinan bahawa ini ialah ujian Allah untuk naikkan darjat kita. Naikkan level kita. Kita dah berada di satu level. Orang kata keimanan. Kita dah berjaya ni. Kita dah lalui sebelum. Kita ada cabaran-cabaran tapi kita berjaya. Tapi sebenarnya Allah nak uji lagi kita. Mungkin lagi hebat ujian tu. Untuk menaikkan darjat kita. Dan itu bila darjat kita naik dan insya-Allah kita akan di sisi Allah, insya-Allah kita akan dapat perkara yang baiklah. Dan bila kita rasa bahawa Allah itu Allah Subhanahu Wa Taala ialah sebaik-baik memberi orang yang bukan orang maksudnya Allah ialah tempat kebergantungan itu kan, dalam diri kita sebagai hamba ini akan hilanglah perasaan ujub, takbur, sombong, ketamakan, cintakan dunia. Sebab apa? Kita dah yakin bahawa Allah ialah tempat kita bergantung dan kita memohon segala-galanya dalam kehidupan. Maknanya makin dekat dengan Allah, maknanya makin tinggi ujiannya pada Allah SWT. Macam Tuan sebutkan tadi, kita pun lihat sendiri bagaimana di media sosial yang
banyak video-video yang mereka di sana dalam keadaan kesusahan. Jadi kesedihan tu perlu ada tuan. Baik, untuk Yayasan Maghfirah, macam mana keadaannya kita nak menyertai apa program-program Yayasan Maghfirah ataupun mungkin bantuan yang mungkin disalurkan di Turki dan juga Syria? Silakan untuk beritahu berkaitan Yayasan Maghfirah ni. InsyaAllah. Mungkin secara ringkas berkaitan Yayasan Maghfirah. Yayasan Maghfirah ini kita gerakkan berasaskan 4 trust utama, iaitu pendidikan, kebajikan, dakwah dan perubatan, yang mana kita menyantuni golongan-golongan yang memerlukan, asnaf, P40 dan sebagainya. Dan alhamdulillah kalau sebelum ni Yayasan Maghfirah banyak buat projek pendidikan terutamanya menyantuni golongan B40, tahfiz, asnaf dan sebagainya. Tapi sekarang ni ke depan Yayasan Maghfirah atau YM sendiri sedang berusaha untuk kita mewujudkan satu jaringan pendidikan. Mana pendidikan daripada kanak-kanak hinggalah dewasa. Maksudnya ada taska, ada sekolah, ada universiti, kan? Dan juga insya-Allah akan ada satu jaringan yang besarlah. Dan alhamdulillah kita ada orang kata membeli tanah di Lengging Negeri Sembilan untuk kita adakan pusat latihan dakwah YM di sana. Dan di sana akan ada tahfiz, akan ada sekolah menengah yang mana akan melahirkan tokoh-tokoh baru Islam yang mana memiliki kepimpinan, kepimpinan, ketakwaan dan semualah yang ada ciri-ciri Islam, insya-Allah. Kita doakan juga akan lahirnya manusia-manusia hebat di Yayasan Maghfirah ni. Mungkin tuan boleh sebutkan sikit macam mana cara untuk kita nak menyumbang dan sebagainya. Dan mungkin YM juga, mungkin saya terlupa tadi sebut, kita juga ada membuka untuk kutipan bantuan bencana gempa bumi di Turki. Sebelum ni kita ada buat kutipan di Cianjur, banjir di negara kita, kan. Tapi untuk di Turki ini juga kita bersama dengan NGO lain, Yayasan Maghfirah bersama juga dengan NGO lain, kita buka kepada semua rakyat Malaysia untuk bersama dengan kami dan untuk menyarukan sumbangan untuk kita memberi sumbangan kepada mangsa-mangsa gempa bumi di Turki. Dan mungkin kalau boleh tuan-tuan dan puan-puan yang ingin menyumbang boleh lihat di yayasanmaghfirah.org. Mungkin itu website kami. Kalau di Facebook boleh lihat di Yayasan Maghfirah. Dan kalaulah ingin menghubungi kami boleh hubungi pegawai kami iaitu di talian 019 922 1236 dan suruhan saya Yayasan Maghfirah ni ialah wadah dakwah anda yang mana wadah kepada semua rakyat Malaysia untuk melaksanakan gerak kerja dakwah. Baik, wadah dakwah anda semua. Baik, kita doakan agar Yayasan Maghfirah dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Tuan Muhammad Shuaib Nuruddin merupakan ketua pegawai eksekutif Yayasan Maghfirah. Dan insya-Allah tuan dan juga penonton yang ada di rumah jangan ke mana-mana, tepat jam 7 pagi nanti kita akan berada dalam Assalamualaikum untuk kita sambung kembali berkaitan dengan hadis kitab Arba'in Imam An-Nawawi. Semuanya dalam Assalamualaikum sebentar lagi insya-Allah. Alhamdulillah ma syabbal huda wa ma takallama zidun fil hasya taraha wa hina man zabadul ghisha'a lahu tawarraqa subhu fi kaffaya wa intasabaha Allahumma antas